Kesihatan mental memang salah satu bidang yang Kementerian Kesihatan tengah melihat bagaimana kita boleh meningkatkan perkhidmatan kita kepada mereka. Dan sehingga 18 Mei 2020 kita terima contohnya 8,380 panggilan secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Kumpulan 7 akan mengupas atau membincangkan mengenai kesihatan mental. Pertama sekali, kesihatan mental dapat didefinisikan sebagai satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri serta dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental juga adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Terdapat banyak tahap dalam kesihatan mental. Tiada satu kriteria yang boleh digunakan untuk membuktikan kesihatan mental yang baik. Tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia bergantung kepada faktor individu dan faktor sosial persekitaran. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosio-ekonomi, pertukaran keadaan kesihatan sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Penyakit mental iaitu secara tepatnya adalah merujuk kepada keadaan kesihatan seseorang yang disebabkan oleh perubahan emosi dan juga tingkah laku. Hai, salam sejahtera. Video ini dibuat berobjektifkan 3 objektif, iaitu yang pertama dalam memberikan pendidikan tentang aspek-aspek penjagaan mental dan kepentingan seperti yang dilihat pada masa kini, iaitu pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, yang menyebabkan kita terpaksa duduk di rumah, tidak melakukan aktiviti luar dan menyebabkan minda kita tergurung, dan ia salah satu merupakan bebanan bagi kita. Dan objektif yang kedua adalah untuk mempertingkatkan kesedaran tentang kesihatan mental untuk semua peringkat, sama ada peringkat kanak-kanak, dewasa, remaja ataupun di usia tua, kerana kesihatan mental ini dapat terjadi tidak mengira usia dan tidak mengira siapa-siapa. Ia boleh terjadi kepada semua lapisan masyarakat. Dan objektif ketiga adalah untuk mengurangkan anggapan dan stigma negatif berkaitan penyakit mental. Penyakit mental ini adalah bukan berartinya gila, kerana penyakit mental ini dia terganggu disebabkan oleh beberapa faktor dan dia akan mendatangkan kesan yang berbahaya kepada manusia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesan dan faktor, sila tonton video ini sehingga ke hujung video. Dan banyak lagi perkara yang boleh anda boleh, banyak lagi ilmu dan pengetahuan yang anda boleh mengenai masalah mental, masalah kesihatan mental. Sekian. Seterusnya, menurut Organisasi Kesihatan Sedunia iaitu WHO, gangguan kesihatan mental berada di antara tangga yang teratas dalam senarai beban kesihatan sedunia. Hal yang demikian kerana 1 daripada setiap 4 orang di antara kita mungkin mengalami gangguan kesihatan mental. Oleh yang demikian, terdapat beberapa punca yang menyebabkan kesihatan mental kita terjejas. Antaranya ialah stres ataupun tekanan. Stres merupakan tidak malas emosi, fizikal dan mental akibat daripada perubahan sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian manusia. Punca yang menyebabkan seseorang itu stres adalah disebabkan masalahnya kehidupan yang terjadi seperti masalah peribadi, masalah di tempat kerja, tekanan kerja, kehilangan kerja dan lain-lain. Jika seseorang itu tidak pandai menangani stres yang dihadapi, maka kesihatan mental mereka akan terjejas. Seterusnya, punca yang kedua ialah disebabkan oleh buli. Buli juga boleh terjadi dengan pelbagai cara seperti buli cyber, buli fizikal dan buli lisan. Hal ini juga akan menyebabkan kesihatan mental seseorang terjejas kerana mangsa buli akan sentiasa berada dalam ketakutan. Oleh itu, mangsa buli akan cenderung untuk menyendiri dan tidak mahu bergaul dengan orang lain serta mempengaruhi pemikiran yang negatif. Punca yang terakhir ialah disebabkan ketagihan. Ketagihan juga boleh mempengaruhi kesihatan mental kita seperti ketagihan terhadap telefon bimbit, internet, rokok, alkohol, dadah dan pelbagai lagi bentuk. Hal ini kerana ketagihan merupakan topik yang paling asas dan penting dalam bidang sains dan kesihatan mental, dan ia juga merupakan keadaan yang mendatangkan kepayahan dan amat menjejaskan fungsi dan kehidupan individu serta memerlukan rawatan yang khusus. Oleh yang demikian, ketagihan terhadap sesuatu secara berlebihan akan menjejaskan pemikiran dan mental seseorang itu.
Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat ilahi kerana dengan keizinannya dapat juga kami menyiapkan tugasan ini. Walaupun masing-masing berjauhan akibat pandemik yang melanda, kami tetap berjaya menumpukan sepenuh masa dan juga tenaga untuk menyiapkan tugasan ini bersama-sama. Setelah melalui proses penghasilan video kempen kesihatan mental untuk subjek keusahawanan, kami memperolehi pelbagai manfaat yang berguna dari segenap aspek serta turut memperolehi ilmu tentang kesihatan mental. Secara umumnya, kempen ini lebih menuntukan untuk mempromosi, memberi pengetahuan dan juga kesedaran kepada masyarakat umum tentang kepentingan kesihatan mental di samping mengurangkan stigma negatif di kalangan masyarakat. Kebimbangan untuk mendapatkan bantuan selain salah anggap masyarakat terhadap penyakit kesihatan mental menyebabkan pesakit tidak mendapat rawatan awal selain ketiadaan sokongan sosial dalam masyarakat untuk menangani permasalahan ini. Justru itu, kami sedar bahawa sebagai guru, kami tidak boleh lari dengan tanggungjawab ini. Hal ini kerana pada masa kini ramai di kalangan pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental. Oleh itu, sebagai guru, kita haruslah lebih peka tentang masalah ini di kalangan pelajar.